Chung dan saya William Johnson akan membentangkan topik Gender, Development dan Environment. Kandungan yang akan dibentangkan adalah yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah definisi konsep Gender, Development dan Environment. Yang ketiga adalah saling kaitan antara Gender, Development dan Environment. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bahagian pengenalan. Persekitaran menjadi kawasan tumpuan sosiopolitik utama sekitar 40 tahun yang lalu. Minat masyarakat terhadap alam sekitar bertambah bukan kerana masyarakat membimbangkan dan menghargai fungsinya, akan tetapi kerana isu permasalahan alam sekitar yang semakin serius di bumi ini. Kaitan antara tiga elemen ini rapat, iaitu gender, persekitaran dan pembangunan, atau gender, development and environment. Konsep gender, peralihan paradigma dari perbincangan perempuan kepada gender ini kesan daripada kegagalan gerakan feminis awal dalam menuntut kesamarataan hak di antara lelaki dan perempuan. Menurut Raslan Ahmad 1990, hubungan gender itu sebagai kesamaan dan ketaksamaan antara peranan dan penggunaan tenaga kerja lelaki dan wanita. Menurut sarjana Muhammad Qudza 2013, gender didefinisikan sebagai kumpulan sifat dan tingkah laku yang terbentuk secara teratur yang ada pada lelaki atau wanita. Perbezaan biologi antara lelaki dan wanita yang merangkumi perbezaan organ kelamin dan juga bukan hormon dibahaskan. Tetapi pendapat mengenai yang ada atau tidak terlihat kesan perbezaan ini dalam pembentukan sifat maskulin dan feminin masih belum menemui persetujuan. Akhirnya dari dua hujah ini kemudian muncul konsep secara semula jadi atau natural. Menurut Abdul Aziz 2003, gender ini memandu seseorang tentang bagaimana melihat dirinya, bagaimana seseorang itu harus berinteraksi dengan orang lain dan apakah peluang yang ada untuknya serta hambatan yang harus ia hadapi sepanjang hidupnya. Berkaitan hal ini, wanita dan lelaki sosialisasi untuk melakukan peranan yang telah ditetapkan untuk gendernya. Bahkan terdapat perbezaan yang jelas antara kerja yang dilakukan oleh lelaki dan wanita. Hasil perbezaan tersebut, wanita dan lelaki membina realiti yang juga berbeza berkaitan peranan, fungsi, tanggungjawab dan penyertaan mereka bukan saja dalam menjalani kehidupan harian dan juga dalam proses pembangunan negara. Menurut Raslan Ahmad, pada tahun 1990, hubungan gender itu sebagai kesamaan dan ketaksamaan antara peranan dan penggunaan tenaga kerja lelaki dan wanita. Manakala Dr. Muhammad Anwar Ramli, istilah gender berasal daripada peradaban barat yang mana ia lahir dari kesan protes golongan perempuan terhadap ketidakadilan kaum lelaki dalam masyarakat barat. Konsep development, pembangunan adalah salah satu konsep yang luas dan komprehensif yang menjurus kepada maksud berlakunya satu proses peningkatan secara evolusi dan terancang bagi mencapai matlamat tertentu. Pembangunan tidak terbatas pada hal-hal ekonomi semata-mata, sebaliknya ia meliputi semua bidang kehidupan masyarakat. Tidak makna yang khas yang dapat menerangkan maksud pembangunan walaupun terdapat banyak usaha telah dilakukan oleh ahli ekonomi dan ahli sains sosial dalam usaha untuk menerangkan konsep pembangunan dan cuba mendapatkan satu definisi pembangunan yang tepat. Menurut laporan Suruhanjaya Selatan 1990, pembangunan boleh didefinisikan sebagai satu proses yang mana membolehkan kehidupan manusia merealisasikan potensi, membina keyakinan serta membawa kehidupan ke arah kemuliaan dan penuh bermakna dan membebaskan manusia dari rasa takut untuk meminta dan dieksploitasi. Sejak 1979, pembangunan boleh ditujukan dengan terhapusnya kemiskinan, kurangnya jumlah pengangguran serta rapatnya
ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran, dan kesamaan ini biasanya mencirikan negara-negara dunia ketiga. Beliau juga berpendapat bahwa pembangunan bermaksud pengurangan pergantungan budaya kepada satu atau lebih kuasa besar, dan ini dapat dilakukan misalnya dengan meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan, memperuntukkan lebih banyak masa siaran televisyen untuk rancangan tempatan, dan meningkatkan mutu pendidikan tempatan. Selain itu, Todaro 1977 berpendapat bahwa pembangunan melibatkan proses menyusun dan mengorientasikan semula sistem ekonomi dan sosial. Ini bermakna bahwa pembangunan bukan sahaja melibatkan pertambahan kepada pendapatan dan pengeluaran, bahkan juga mengambil kira perubahan institusi sosial, struktur pentadbiran, pendapat umum, adat Sam, dan kepercayaan. Syed Hussein Ali 1976 pula menyatakan bahawa pembangunan ekonomi bertujuan untuk menaikkan taraf hidup ekonomi sebagian besar masyarakat, bahawa pencapaian yang tinggi dalam bidang ekonomi boleh menjadi asas yang kukuh bagi memajukan atau membangunkan bidang-bidang lain seperti pelajaran, kemasyarakatan, dan kebudayaan. Maka pembangunan tidak boleh terbatas kepada hal-hal ekonomi sahaja, sebaliknya meliputi semua bidang kehidupan masyarakat. Dalam konsep alam sekitar atau environment, Khairul Azan ada menyatakan alam sekitar pada 2015 merujuk kepada unsur-unsur yang wujud dalam persekitaran manusia. Alam sekitar turut dirujuk sebagai alam semula jadi yang boleh dimanfaatkan oleh manusia untuk tujuan kediaman dan sebagainya. Manakala menurut Zudin Marsuku 2002, alam sekitar ini membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Secara khususnya, perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fisikal, sama ada biotik atau abiotik, yang melingkungi suatu organisme. Manakala menurut Locke dan O. Stanley Bruce 1997, satu lagi definisi yang lebih kepada kefahaman environmentalisme, alam sekitar merupakan satu istilah geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fisikal dan sekitar, seperti keadaan iklim dunia yang berkaitan dengan aktiviti manusia. Dalam Akta Kualiti Alam Sekitar yaitu 1974, alam sekitar juga didefinisikan sebagai unsur-unsur fisikal yang berada di sekeliling manusia seperti tanah, air, udara, iklim, tumbuhan, haiwan, serta unsur-unsur biologi dan sosial yang saling bergantung antara satu sama lain. Secara rumusnya, alam sekitar dapat disimpulkan sebagai lingkungan kediaman manusia serta unsur-unsur yang wujud dalam persekitaran yang memainkan peranan penting dalam menjamin kelangsungan hidup manusia serta memenuhi keperluan mereka sama ada dalam aspek makanan, pakaian, tempat perlindungan, dan medium interaksi antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Saya Kamila Anna Martin, nama metrik BA 19110517. Saya akan membentangkan dua bahagian. Bahagian pertama adalah hubung kait gender dan pembangunan. Menurut Rate Probosciwi 2015, pada masa sekarang, pembangunan melibatkan kedua-dua gender, iaitu lelaki dan juga perempuan. Lelaki dan perempuan mempunyai peluang yang sama rata dalam mengemukakan pendapat dan menentukan masa depan pembangunan secara bersama. Sebagai contohnya, proses pembangunan yang melibatkan bahagian kejuruteraan telah dilakukan oleh golongan lelaki dan juga perempuan. Ini sangat berbeza dengan zaman dahulu yang tidak melibatkan golongan wanita dalam sebarang pembangunan. Golongan wanita pada zaman dahulu dianggap golongan yang lemah dan tidak mampu melakukan pekerjaan setaraf dengan pekerjaan golongan lelaki. Oleh itu, golongan perempuan telah
bersuara dengan menubuhkan kelompok perempuan dalam pembangunan. Penubuhan kelompok perempuan dalam pembangunan ini telah dianggap menindas kaum lelaki. Dengan ini, telah muncul satu lagi kelompok untuk menggantikan perempuan dalam pembangunan, yaitu gender dan pembangunan. Dengan wujudnya satu kelompok yang dipanggil sebagai gender dan pembangunan, penglibatan kedua-dua gender dalam pembangunan lebih komprehensif dalam menganalisis dan juga membangunkan pembangunan seperti mana yang dikehendaki oleh kedua-dua gender. Dengan ini juga, pembangunan yang melibatkan lelaki dan perempuan mampu menyelesaikan masalah pembangunan dan mentransformasikan pembangunan pada masa akan datang. Seterusnya adalah hubung kait gender dan alam sekitar. Menurut Risau Maulana 2004, hubung kait gender dan alam sekitar boleh dilihat apabila kedua-dua gender memerlukan alam sekitar yang bersih daripada pencemaran. Selain itu, alam sekitar yang sentiasa berada dalam keadaan yang baik mampu memberikan keselesaan kepada kedua-dua gender. Hubung kait gender dan alam sekitar juga boleh dilihat apabila kedua-dua gender melakukan aktiviti harian yang telah mendatangkan pelbagai kesan yang negatif kepada alam sekitar. Sebagai contohnya, pembebasan asap kilang ke udara akan menyebabkan pencemaran udara dan pembuangan sisa domestik pada setiap hari dari rumah ke sungai akan menyebabkan sungai tercemar sekaligus menyebabkan kedua-dua gender kehilangan sumber air bersih. Pencemaran udara dan juga pencemaran air yang berlaku akibat aktiviti kedua-dua gender telah mendatangkan pelbagai penyakit. Sebagai contohnya, pencemaran udara yang berlaku akan menyebabkan penyakit seperti sesak nafas, manakala pencemaran air pula akan menyebabkan penyakit taun kepada kedua-dua gender. Hubung kait gender dan alam sekitar juga boleh dilihat pada langkah penjagaan kelestarian alam sekitar yang bergantung kepada peranan gender iaitu golongan lelaki dan juga perempuan. Sebagai contohnya, Jabatan Alam Sekitar yang terdiri daripada kedua-dua gender telah melakukan pelbagai langkah yang sesuai seperti langkah perundangan dan juga langkah bukan perundangan. Sebagai contohnya, dalam langkah perundangan, Jabatan Alam Sekitar telah bersetuju untuk menguatkuasakan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ini, denda dalam bentuk wang ringgit akan dikenakan kepada sesiapa sahaja yang didapati bersalah dalam mencemarkan alam sekitar. Selain itu, hukuman penjara juga akan dikenakan tidak kurang daripada 1 tahun. Bagi langkah bukan perundangan pula, kedua-dua gender telah mengadakan pelbagai kempen kepada masyarakat. Sebagai contohnya, kempen Sayangilah Alam Sekitar. Kempen ini dijalankan bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada semua masyarakat iaitu golongan lelaki dan juga perempuan tentang kepentingan menjaga kelestarian alam sekitar. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Mila Chung. Saya dari kos Geografi HL18. Hari ini saya akan membentangkan kaitan jantina dengan pembangunan dan alam sekitar. Jalur pemikiran jantina, persekitaran dan pembangunan lestari berkaitan dengan pendekatan dikenali sebagai gender in development yang telah menggabungkan kedudukannya selama pada tahun 1990-an. Ia menyatakan bahawa diskriminasi yang mempengaruhi wanita dinyatakan dalam masyarakat kita, terutamanya melalui yang pertama adalah pembahagian kerja mengikut jantina dengan hasil yang menjadi tanggungjawabnya. Pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak-anak bergantung kepada wanita sahaja.
Dan yang kedua adalah ketidaksamaan antara lelaki dan wanita dari segi akses kepada sumber daya produktif dan faedahnya. Yang ketiga pula, batasan penyertaan dalam proses pengambilan keputusan dan akses kepada pelbagai bentuk kuasa awam. Dan dari sudut pandangan ini, struktur jantina dianggap sebagai salah satu agen yang perantaraan dalam hubungan yang dimiliki wanita dan lelaki dengan persekitaran. Penetapan keluar dari konsep jantina menghasilkan perubahan besar dalam cara objek dibatasi kerana perbincangan bukan hanya mengenai wanita tetapi hubungan sosial yang mereka lakukan mewujudkan dan sistem kuasa di mana mereka digabungkan dan esensialisme yang mendominasikan garis pemikiran yang dijelaskan sebelumnya ditinggalkan. Selanjutnya, menerapkan konsep jantina bukan sahaja memungkinkan ketidaksamaan berdasarkan wanita, jantina yang dilakukan oleh orang. Selanjutnya, pengalaman yang akan dikenal pasti tetapi juga mengungkap salah satu faktor yang perlu dibuat banyak keadaan dan keadaan di mana orang tinggal. Prinsip jantina persekitaran pembangunan lestari memungkinkan kita untuk mengenal pasti perbezaan yang wujud antara wanita dengan menekankan aspek sosial, sejarah dan sifat budaya proses subordinasi dan perundingan di mana mereka berada dalam keadaan tersebut. Akibat dari ini, pemerhatian yang tidak dialami oleh semua wanita mengalami kemerosotan persekitaran dengan cara yang sama dan juga masalah persekitaran tidak mempengaruhi semuanya sama. Hubungan tertentu yang diberikan oleh kumpulan wanita dengan persekitaran bergantung dengan gaya hidup mereka, lokasi fizikal dan struktur sosial serta hubungan antara sesama jantina, kelas dan etnik, dan hubungan ini berubah untuk individu wanita sendiri yang sepanjang hayat mereka. Ditambah lagi dengan ini adalah jenis hubungan mereka dengan lelaki dalam keluarga mereka dan pembahagian kerja dan corak membuat keputusan terdapat di dalam rumah tangga mereka. Dari sudut pandangan ini, pada gilirannya meletakkan hubungan gender ini tidak kontrik latar belakang negara dan wilayah dengan mengambil kira ekonomi politik, senario perkembangan semasa dan cara bagaimana ini mempengaruhi sistem jantina atau gender dan juga persekitaran dan memberi perhatian khusus kepada secara kesan negatif kerosakan alam sekitar kerana banyak dialami oleh wanita yang miskin. Seterusnya, peranan wanita adalah faktor utama dalam proses yang diakui sebagai ejen perantaraan dalam hubungan antara pembangunan lestari dan persekitaran seperti pertumbuhan penduduk, penghijrahan, organisasi keluarga, organisasi pekerja, corak pengeluaran dan penggunaan dan pengagihan ekonomi, politik, ekonomi yang tidak sama rata, serta kekuatan teknologi. Dilihat dari sudut pandangan ini, penyertaan mereka tidak hanya dicirikan oleh status sebagai mangsa, perubahan persekitaran akibat daripada menjadi lebih terdedah kepada lelaki terhadap kesan negatif perubahan ini. Tetapi disebabkan oleh perubahan tersebut, pemahaman penggunaan dan penggunaan sumber semula jadi dan berdasarkan pengalaman dan kreativiti yang mereka bawa untuk kerja masyarakat yang membolehkan mereka mencadangkan mekanisme untuk mencapai kelestarian. So, dengan cara yang sama, kes di mana wanita berperanan dalam merosakkan alam sekitar juga dikenal pasti. Pandangan ini menghindari reduksionis terhadap peranan gender itu, iaitu jantina. Ia bukan hanya bertujuan untuk mengkaji pembahagian kerja mengikut jantina sebagai produk eksklusif dari jantina yang dominan.
Seterusnya, seperti saya cakap, untuk mengkaji pembahagian kerja mengikut jantina ini sebagai produk eksklusif dari jantina yang dominan, sistem yang cenderung memperuntukkan peranan yang pembiakan kepada wanita dan yang produktif lelaki, tetapi mengambil kira hubungan sosial, pengeluaran dan kuasa berkenaan akses berbeza ke sumber, ciri budaya tertentu dan identiti jantina di proses perubahan sosioekonomi yang dilalui oleh negara kita sekarang. So, terdapatlah di antara penyelidik yang setuju dengan pandangan ini, mereka cakap cara interaksi lelaki dan wanita mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan persekitaran tu. Dan perbincangan mengenai perkara ini berpusat pada persekitaran gender, hubungan dari segi bukan saja aspek-aspek yang berkaitan dengan tingkah laku pembiakan wanita atau keadaan kemiskinan di mana mereka berada, tetapi juga peranan pentingnya mereka bermain dalam aktiviti pengeluaran, iaitu peranan ekonomi mereka tu, dan aktiviti mereka di dalam inisiatif kumpulan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan orang tempatan. So, yang kedua adalah struktur identiti gender. Struktur identiti gender dalam kumpulan wanita dan lelaki, maafkan saya, dari struktur identiti gender dalam kumpulan wanita dan lelaki yang berlainan di syarat-syarat peranan subjektif dan dibina secara sosial dan disahkan secara budaya perspektif yang meletakkan individu dalam hubungan tertentu dengan perubahan persekitaran dan proses transformasi sosial, politik dan ekonomi di negara-negara dan hubungan mereka dan hubungan antara mereka. So, yang ketiga adalah ideologi yang mempertahankan dan menentukan kedudukan wanita bawahan sebagai terhadap lelaki dalam masyarakat kita dan halangan yang dihadapi wanita sebagai hasilnya akses kawalan sumber-sumber alam sekitar dan menggunakan kuasa dalam proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan arah pembangunan. So, kita dapat melihat secara terpisah hubungannya yang di antara lelaki dan wanita membangun dengan sumber-sumber alam sekitar adalah mungkin untuk memahami pelbagai cara di mana sumber-sumber ini diurus secara sosial dan pengeluaran sosial dan amalan pembiakan yang terdapat dalam setiap konteks tertentu. Hasil keutamaan diberikan kepada menjalankan kajian untuk menganalisis bukan sahaja kesan perubahan persekitaran terhadap manusia, masyarakat, tetapi juga corak hubungan sosial yang terlibat dalam menghasilkan perubahan ini. Sehingga tindakan dapat diambil untuk mengurangkan tekanan sumber daya alam dan menjamin pengurusan pembangunan tu. So, itu sahaja untuk saya hari ini. Terima kasih.